Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu أن أناسا من اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر أيه آية فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر إني لأعلم أي مكان أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, kata dia, beberapa orang Yahudi berkata, kalaulah ayat ni turun pada kami, latakhazna dzalikal yaum aidan, pasti kami akan jadikan hari turun ayat itu hari raya kami. Oh, Yahudi ni dia jealous, dia iri hati, dia rasa cemburu dengan orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan mereka kata, kalaulah ayat ni turun pada kami, kalaulah ayat ni turun dalam Taurat, hari turun ayat ni kami akan jadikan hari raya. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila dia dengar Yahudi kata lagu tu, dia tanya, faqala Umar ayyahu ayah, dia kata ayat apa? Punya banyak ayat Quran turun, ayat ni satu yang hampa nak sangat, yang hampa kata kalau ayat ni turun dekat hampa, hari turun ayat ni hampa nak jadikan hari raya. Ayat apa ni? Faqalu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Sadaqallahul azim, ayat 3 surah Al-Ma'idah. Maksud dia, Allah Subhanahu wa taala turun satu endorsement, Allah turun satu pengesahan mengatakan bahawa Islam, agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat dia, bahawa agama itu adalah agama yang syumul, satu agama yang komplit, satu agama yang dah boleh digunakan untuk dijadikan satu cara hidup. Allah sebut dalam ayat tu, al-yawm, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sudah sempurnakan kepada kamu agama kamu.
wa atmamtu alaikum ni'mati, pada hari ini sempurna segala nikmat aku, wa raditu lakumul Islam madinah, ini endorsement, dan aku redha Islam menjadi cara hidup kamu. Yahudi bila dengar ayat ni, mereka cukup iri hati. Ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengesahkan, kata Islam sudah boleh jadi satu agama, sudah boleh jadi satu cara hidup yang boleh dipegang, yang boleh dibuat contoh, yang boleh diamal sampai hari kiamat. Mereka nak ayat ni turun ke mereka, tapi tak turun. Turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Yahudi kata, kalaulah Allah buat turun ayat ni, ayat yang mengatakan agama kami ni agama lengkap, kami akan jadikan hari turun ayat ni hari raya kami. Faqala Umar, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata, inni la a'lamu ayya makanin unzilat. Sayyidina Umar kata, aku tahu ayat ni turun di mana. Ayat yang Yahudi cukup cemburu ni, ayat yang mengatakan Islam sudah menjadi satu agama yang syumul, yang lengkap, yang komplit ni, Umar kata, aku tahu ayat ni turun bila, turun di mana. Kata Umar, unzilat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifun bi Arafah. Kata dia, ayat ni diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat itu dapat kita faham bahawa sesungguhnya Islam ini agama yang komplit, agama yang lengkap, agama yang syumul, agama yang kalau sekiranya semua umat manusia, terutamanya orang Islam, menerima agama ni sebagai cara hidup, sempurna hidup mereka. Hadu jadi huru hara, hadu jadi kelang kabut lah ni. Ni punca dia satu saja. Pasal tak mau terima Islam yang sempurna. Mau jadi orang Islam, mau mengaku kata Islam agama dia, tetapi dia tak mau nak ambil Islam itu 100%. Orang Islam ambil Islam bila nak menikah. Orang Islam ambil Islam bila mati, bila nak ke bumi. Orang Islam ambil Islam pada juzuk-juzuk, pada bahagian-bahagian yang dia rasa dia nak. Dan dia tolak sebahagian yang dia rasa dia tak mahu. Bila Islam tidak diambil dalam bentuk package yang sempurna, yang package sempurna ini disahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita tak mahu Islam yang menyeluruh ni, jadi apa yang duk jadi hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu isabatun min ashabihi ta'alu bayi'uni ala an la tushriku billahi shay'an ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ. قال عبادة فَبَايَعْنَاهُ ala dhalik, atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada ketika itu beberapa orang sahabat ada di keliling Nabi. Nabi kata, ta'alau. Nabi kata, mai semua.
bayi'uni ala an la tusyriku billahi syai'ah. Nabi kata, mai berbai'ah dengan aku, mai berjanji dengan aku bahawa hampa semua tak akan syirik Allah dengan apa benda pun. Nabi satu hari duduk-duduk dengan sahabat-sahabat ni, Nabi kata macam tu. Nabi kata, mai ta'al, mai, Nabi kata, aku nak minta dekat hampa satu, apa dia? Berjanjilah dengan aku. Aku ada ke, aku tak ada ke esok ni, janji dengan aku bahawa hampa tidak akan syirik Allah dengan apa benda pun. Wala tasriqu. Nabi kata, janji dengan aku, selagi mana hampa kata hampa orang Islam, jangan mencuri. Nabi kata. Wala taznu. Nabi kata, janji dengan aku, selagi mana hampa kata hampa Islam, selagi mana hampa marah kalau orang mempertikaikan Islam hampa, maka selagi itulah jangan berzina. Wala taqtulu auladakum. Nabi kata, janji dengan aku, selagi mana kita ni jadi orang Islam, jangan bunuh anak-anak kita. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Dan janganlah sekali-kali, selagi mana kita jadi orang Islam, kita berbohong di depan-depan dengan orang semua. Wala ta'su fi ma'ruf. Nabi kata, janji dengan aku, selagi mana aku suruh hampa buat benda ma'ruf, jangan derhaka aku. Selagi mana aku tak suruh hampa buat benda salah, jangan derhaka aku. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Satu benda aku nak beritahu dekat hampa, Nabi kata, kalau hampa tepati, kalau hampa tunaikan, kalau hampa penuhi janji ni, fa ajruhu 'ala Allah, pahala dia Allah saja yang tahu banyak mana Allah nak bagi. Wa man asaba min zalika syai'ah. Nabi kata, tapi kalau ada siapa-siapa yang terlanggar janji ni, dia janji dia tak akan syirik Allah, dia janji dia tidak akan mencuri, dia berjanji dia tidak akan berzina, dia janji dia tidak akan bunuh anak, dia berjanji dia tidak akan berbohong, dia janji dia tidak akan derhaka Nabi, sampai bila-bila. Tiba-tiba lepas berjanji, terlanggar janji, dia berbohong dengan orang. Tiba-tiba lepas berjanji, dia melanggar janji, dia mencuri. Nabi kata, kalau ada di kalangan hampa yang dah berjanji tak mau buat benda-benda ni, tiba-tiba hampa buat benda ni, fa'uqiba bihi fid dunya, dan hampa tertangkap dan hampa dihukum di atas dunia. Dia orang Islam, dia janji tak mau mencuri, tiba-tiba satu hari mencuri, kena tangkap pula lepas mencuri itu, dan hukuman yang dilaksanakan adalah hukuman Islam, potong tangan. Dia berjanji tak mau mencuri, tiba-tiba dia mencuri, tiba-tiba dia tertangkap, tiba-tiba dia dijatuhkan hukum cara Islam, tangan dia dipotong. Fahuwa lahu kafarah. Nabi kata, bagi dia kafarah, tebus dosa dia mencuri itu. Akhirat esok dia tak kena apa dah. Kalau dia mencuri, dan dia mencuri di dalam negara yang menjalankan hukum potong tangan bagi kesalahan curi, akhirat esok selesai dah dia. Nabi kata, wa man asaba min zalika syai'a fasatarahu Allah fa amruhu ila Allah. Tapi siapa yang dah berjanji dia tak mau mencuri, dia tak mau berzina, dia tak mau buat benda-benda yang Islam tak bagi dia buat, tiba-tiba dia buat benda tu, dia berzina misalnya, fasatarahu Allah, tiba-tiba Allah tutup kesalahan yang dia buat, orang tak tahu dan dia tak dihukum. Dia pergi berzina sengap-sengap di tempat manakah, bini pun tak tahu, adik-beradik tak tahu, adik-beradik perempuan tu pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Dia dengan perempuan tu, dengan Allah aja yang tahu. Fasatarahullah, Allah tutup kes dia. Siapa pun tak tahu benda huduh, benda tak elok dia buat ni, siapa pun tak tahu. Insya'a aqabahu. Nabi kata, kalau Tuhan dak, akhirat esok dia kena. Wa in syaa afa anhu. Kalau sekiranya lepas dah dia terbuat benda tu, dia bertaubat dengan taubat nasuha, berguling dia minta ampun kepada Allah, afa anhu, Allah terima. Minta ampun dia, Allah terima. Maka Allah mengampunkan dia.
Qala fabaya'nahu ala zalik. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kata Ubadah bin Samit, kata sahabat-sahabat semua, fabaya'nahu ala zalik. Maka kami janji di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang disebutkan tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Islam, agama yang hadis mula tadi kata Allah sahkan sebagai agama yang lengkap. Agama ni Nabi SAW tuntut pula kepada orang yang mengaku dia beragama dengan agama Islam, supaya pastikan dia jalankan apa yang Islam suruh. Kalau siapa-siapa tersasul ataupun terbuat salah dalam pada duk jadi orang Islam, minta ampun pada Allah. Kalau Allah nak terima minta ampun dia, selamat dia. Tapi kalau sekiranya Allah buat keputusan kata dia nak kena hukum, maka dia akan dihukum di akhirat nanti. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani al-lailah atiyani fabta'athani fantahayna ila madinatin mabniyatin bilabini zahabin wa labini fiddah fatalaqana rijalun syatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in wa syatrun ka aqbahi ma anta ra'in. Qala lahum izhabu faqa'u fi dhalika an-nahar fawaqa'u fihi thumma raja'u ilayna qad dhahaba dhalika su' anhum fasaru fi ahsani surah. Qala li hadhihi jannatu adnin wa hadhaka manziluk. Qala أما القوم الذي كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata, semalam aku mimpi mai kepada aku dua orang, bawa aku pergi satu tempat. Nabi ni, tuan-tuan, satu benda kita kena ingat, mimpi Nabi benar. Mimpi Nabi dia tak serupa mimpi kita. Mimpi Nabi tidak lain melainkan benar. Nabi SAW pagi itu Nabi kata, aku nak cerita dekat hampa mimpi aku semalam. Nabi kata, semalam aku didatangi oleh dua orang yang aku tak kenal, bawa aku pergi ke satu tempat, iaitu Madinah mabniyah bilabini zahabin wa labini fiddah. Aku dibawa pergi ke satu bandar, ke satu Madinah, yang di bandar itu ada bangunan yang terbuat daripada batu bata emas dan batu bata perak. Semalam Nabi kata aku mimpi ada dua orang, aku tak kenal siapa, mai bawa aku pergi ke satu tempat, pergi ke satu bandar. Di bandar tu aku nampak ada satu bangunan, yang bangunan itu dibuat daripada batu emas dan batu perak. Begitu. Fatalaqana rijalun syatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in wa syatrun ka akbah ma anta ra'in. Di sana aku tengok ada beberapa orang laki-laki, ada rijal, ada beberapa orang laki-laki yang mereka ni pelik, badan mereka ni bahagi dua. Sebelah cukup cantik, mata tak pernah tengok. Sebelah lagi cukup huduh, mata tak pernah tengok. Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah dalam mimpi dia macam ni. Dua orang mai tak kenal, bawa pergi ke satu bandar, bangunan buat daripada emas dan perak. Tiba-tiba di sana ada beberapa orang laki-laki, laki-laki pelik, laki-laki aneh,
laki-laki ganjil, laki-laki yang badan dia ada dua macam. Sebelah ni cukup segak, tak pernah tengok segak macam tu. Sebelah lagi qabih, huduh, tak pernah tengok huduh macam tu. Satu orang tapi ada dua muka, dua belah badan, Nabi kata. Tiba-tiba kata dua orang yang mengiring aku ke tempat tu, kata dia, izhabu faqa'u fi dhalikan nahar. Tiba-tiba dua orang yang mai bawa aku pi ni, dua orang yang irin aku ni, dua orang ni kata kepada laki-laki yang badan elok sebelah, huduh sebelah ni. Kata mereka kepada orang-orang yang badan ada dua belah ni, dia kata ni, hampa pakai pergi terjun masuk dalam sungai tu. Dia suruh orang ganjil, orang aneh, orang yang badan ada dua rupa ni, dia suruh pergi terjun masuk dalam satu sungai. Maka kata Nabi SAW, fawaqa'u fihi, puak ni pun pakai pergi terjun dalam sungai tu. Summa raja'u ilayna qad zahaba dhalika su' anhum fasaru fi ahsani surah. Terjun dalam sungai, timbul naik balik, jadi segak habis semua. Hak sebelah huduh tadi ni jadi elok. Macam mana sebelah hak elok ni? Hak huduh tu hilang, jadi elok semua sekali. Nabi SAW cerita ni. Qala li, maka dua-dua pengiring ni kata dekat Nabi. Dua pengiring ni malaikat. Dua-dua malaikat ni kata kepada Nabi SAW, hazihi jannatu adnin. Malaikat kata, sini adalah syurga adnin. Ni tempat kita doa adalah ni adalah jannatu adnin. Ini syurga adnin. Yang di dalam syurga adnin ini ada rumah yang dibuat daripada emas dan perak. Yang di dalam syurga adnin ini ada sungai yang kalau orang huduh pun terjun, timbul jadi segak. Ini adalah syurga adnin, kata dia. Wa hadzaka manziluk, Nuh, di sana itu rumah kamu nanti. Malaikat kata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, Nuh, di sana Nuh, rumah kamu nanti. Malaikat kata. Qala ammal qaum allazi kanu syatrun minhum hasan wa syatrun minhum qabih fa innahum khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Malaikat bagi tahu dekat Nabi, orang yang tadi engkau tengok, yang badan sebelah elok sebelah tak elok tu, mereka ni adalah orang yang masa di atas dunia dulu, mereka ini rojak. Benda baik pun mereka buat, hak jahat pun buat. Ini orang masa di atas dunia dulu, kuliah mengaji pun pergi, ekor pun tikam. Ini orang di atas dunia dulu, tahajud pun bangkit buat. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun sekali, 2 kali bangkit buat tahajud. Tapi dalam masa yang sama, bini orang pun dia ngap, dia pergi berzina dengan bini orang. Ini orang di atas dunia dulu, hak baik pun ada ke dia, hak jahat pun ada ke dia. Bangkit dia di akhirat esok, Allah bagi jadi rupa dia sebelah elok, sebelah tak elok. Ini orang yang ditunjukkan kepada kamu tadi. Tajawazallahu anhum, cuma nasib mereka ni baik. Pasal apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka dan mereka mendapat ampun Allah. Maka mereka masuk syurga dan dibersihkan kotor, cemar, huduh daripada muka mereka. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada 3 hadis kita baca, kesimpulan kita nak buat nombor 1, Islam, agama hak kita pegang hari ni, hak paling comel lah. Tak ada lebih baik daripada Islam. Jangan tinggal Islam. 1. Yang kedua, pengajaran kita nak ambil daripada 3 hadis ni apa dia? Sebagai manusia, mana ada bumi tak kena hujan. Sebagai manusia, mesti ada salah silap kita. Minta ampun pada Allah. Itu kesimpulan yang kedua. Sebagai manusia, kita tentu ada silap, tentu ada dosa. Minta ampun kepada Allah. Pengampunan daripada Allah menyebabkan kita selamat di akhirat nanti. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi
jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15. Muka surat 117. Muka surat 117 kita masuk masalah raja yang kuat membunuh. Raja yang kuat membunuh dan menumpahkan darah manusia di bumi. Sesungguhnya telah menjadi raja kepada orang Islam kemudian daripada wafat Nabi SAW itu beberapa orang daripada Arab. Mangkat seorang diganti seorang yang lain. Ini Syekh Idris Al-Marbawi dia start dengan cerita ni. Dia kata kita selama-lama selagi tak kiamat akan ada pemimpin. Mati pemimpin ni, mai pemimpin lain. Tak larat pemimpin ni turun, pemimpin hak kuat naik. Macam itulah silih berganti pemimpin, dia akan duk mai, dia akan duk mai, dia akan duk mai. Cuma hak dua ada ni lebih baik daripada hak nak mai, ataupun hak nak mai esok lebih baik daripada hak dua ada, itu sahaja yang duk jadi tukang ganti. Maka disebut di dalam kitab ni, dia kata raja ataupun pemimpin ini silih berganti sehinggalah sampai kepada seorang yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia adalah satu orang penumpah darah manusia. Dia kata, dia ni berapa kali kuliah dah kita dah sebut cerita Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Bulan lepas kita kata Haji Yusuf Kopi. Dia ni, dia tuan-tuan, dia mencatat sejarah. Nama dia ni tercatat dalam sejarah sebagai apa? Sebagai orang cukup jahat semasa jadi pemerintah. Dia satu orang tabi'in. Dia bukan sahabat, dia tak ada jumpa Nabi, tapi dia jumpa ramai sahabat Nabi, dan ramai sahabat Nabi mati di tangan dia. Dan kita dah cerita banyak kali dah, di antara yang mati di tangan dia ialah Abdullah bin Zubair, anak penakan Nabi yang juga menjadi anak angkat Nabi. Abdullah bin Zubair, budak yang pertama lahir di Madinah selepas daripada hijrah Nabi Mekah ke Madinah. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, bila sampai tersebar cerita di kalangan orang-orang yang ada di sana, kata orang Islam yang hijrah daripada Mekah ke Madinah ni semua kena sumpah dan tidak akan ada benih yang dibawa mai di kalangan muhajirin ini. Dan kabar angin ini ternyata bohong dengan lahirnya Abdullah bin Zubair. Dialah budak pertama daripada kalangan muhajirin yang lahir di Madinah ni, Abdullah bin Az-Zubair. Dialah yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sehingga kan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni ketika ditanya Imam Malik, Imam Mazhab Maliki, yang orang panggil dia dengan nama Imam Madinah, bila orang tanya Imam Malik, apa komen Tuan Imam tentang Hajjaj ini, Imam Malik kata yang Quran sebut ni, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat lain kata fa ulaika humul fasiqun. Ayat lain kata fa ulaika humuz zalimun. Tiga-tiga ni kafir, fasik, zalim ada pada Hajjaj. Imam Malik jawab lagu tu. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni yang disebut dalam kitab ni penumpah darah manusia. Dia pernah menjadi pemerintah satu masa dulu. Maka pada masa ia menjadi raja orang-orang Islam itu, beberapa orang daripada sahabat Nabi SAW yang ada di dalam hayatnya lagi. Seorang daripada sahabat Nabi yang dan hidup pada masa itu ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas salah seorang yang melihat Hajjaj ini dan melihat kezaliman Hajjaj ini. Anas bin Malik khadam Nabi yang kita cerita banyak hal dia pada bulan lepas. Dia salah seorang yang Allah bagi dia umur panjang. Dia dan tengok Hajjaj ni muka dia macam mana, jahat dia macam mana. Begitu. Baik. Dia kata maka di dalam masa Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi menjadi raja itu, maka banyaklah yang dibunuhnya sampai kepada berpuluh-puluh ribu orang. Dia bila masuk satu negeri, bila dia langgak masuk satu negeri, tawanan yang ada di depan dia ni orang Islam. Hak dia tawan tu sebahagiannya orang Islam. Bila dia tengok, dia kata inni ra'aitu ru'usan qad aina'at. Dia punya ucapan dia di depan tawanan ni, dia kata apa? Pada hari ini aku melihat ru'usan, aku melihat kepala-kepala qad aina'at, yang sudah masak ranum. Makna dia
dia nak pancung sekali lagi. Ucapan Hajjaj yang terkenal, yang sampai hari ini budak-budak mengaji sekolah Arab duk petik kata-kata ni. Kata-kata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka dicerita di sini, dia telah membunuh berpuluh-puluh ribu orang, dan di antara mereka sahabat Nabi. Lain daripada orang yang dipenjaranya juga beribu-ribu orang pula. Hak bunuh-bunuh, hak dia sumbat dalam penjara, dia sumbat dalam penjara. Zalimnya dia ni sampai macam tu. Maka sangatlah zalim dia ni. Dengan sebab sedikit saja tersalah seseorang itu, dipancungnya. Ada jenis tak mau banyak cerita. Piduk tangkap, piduk kurung, saat lagi terlepas, lari apa semua ni, jadi banyak cerita. Piduk kurung, mati dalam tahanan, lagi banyak cerita. Dia kata, dia ni bagi mati bang senang. Dia kata. Dan dengan sebab sedikit silap ataupun sikit terlanggang di depannya, maka sudah disuruhnya orang bunuh akan dia. Tak boleh, depan dia tak boleh ada silap apa. Hukuman dia satu je, bunuh. Begitu. Ataupun setidak-tidaknya penjara, maka tidaklah sunyi tiap-tiap hari adalah orang yang mati kena pancung dengan sebab sikit silap ataupun dengan kena syubhah daripadanya. Sikit punya pasal penjara ataupun bunuh. Begitu. Maka habislah zalim raja-raja ini, sehabis-habis zalim. Dialah orang yang paling zalim di kalangan raja-raja yang tercatat cerita mereka ini di dalam sejarah. Sehinggalah masyhur di dalam tarikh, di dalam sejarah, bahawa dia satu raja zalim dan satu raja penumpah darah manusia. Dia dapat nama tu kat dia. Di dalam masa itu telah pergi beberapa orang kepada sahabat Nabi SAW. Di antaranya Anas bin Malik. Ketika tengah duk gah cerita ganahnya Hajjaj ini, sebahagian orang pergi jumpa Anas bin Malik. Nak tanya Anas bin Malik, apa pendapat Anas tentang Hajjaj yang duk mengganas ni. Begitu. Maka tadi dia kata sebagai tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani Zubair bin Adi radhiyallahu anhu qala, dakhalna ala Anas bin Malik qala fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Daripada Az-Zubair bin Adi, kata dia telah masuk kami ziarah satu sahabat Nabi SAW, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia telah mengadu kepada Anas barang yang jumpa kami daripada Al-Hajjaj bin Yusuf itu akan zalimnya. Dia pergi mengadu dekat Anas. Dia kata, Anas, engkau satu orang yang tak tahu nak cerita lah. Jadi khadam Nabi 10 tahun, cerita mak dia, bapa dia, rapat dengan Nabi macam mana semua. Tak salah kalau kami jadikan engkau ni tempat rojok kami. Kami nak tanya satu masalah tentang Hajjaj yang zalim sangatlah ni. Dan kami khabarkan kepadanya akan hal ahwal kezaliman Hajjaj itu. Bila didengar oleh Anas akan perkataan kami itu, lalu jawab dia, faqala ma min am illa allazi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbah. Maka kata Anas bin Malik, tiada daripada setahun kepada setahun, melainkan tahun yang kemudian daripada yang dulu itu, pastilah lebih jahat dan lebih besar bala dan celakanya daripada tahun yang dulu. Anas bin Malik jawab dekat mereka ni. Bila mereka main mengadu pasal Hajjaj yang zalim ni, Anas kata apa? Satu aku nak beritahu. Apa dia? Tahun lepas dengan tahun ni, tahun lepas okey sikit, tahun ni teruk lagi. Tahun ni dengan tahun depan, pastinya tahun depan lagi teruk daripada tahun ni. Begitulah seterusnya. Lagi tak mai kiamat, lagi itulah kita akan jumpa keadaan yang makin teruk, yang makin teruk, yang makin teruk, yang makin teruk. Anas bin Malik kata macam tu. Sehinggalah sekalian kamu jumpa Tuhan kamu, yakni mati kamu. Dia kata sampai mati, hampa tak akan jumpa satu tahun yang lebih baik daripada tahun sebelum tu. Dia akan mai lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk. Dia kata. Maka jikalau begitu, hari ni, kata Anas, lebih baik daripada besok. Daripada besok, lebih baik daripada lusa. Maka maulah sekalian kamu sabar dalam masa hidup di dunia yang sekejap ini. Tiada ada senangnya dengan istirahat di dalam dunia ini.
pastilah sekalian kamu rasa hal ahwal dunia ini. Kadang-kadang suka, kadang-kadang duka. Dan sebentar rasa sedap, sebentar lagi kamu rasa susah. Dan datang pula sebentar lagi keluh kesah dan sebagainya. Tiada ada ganti lagi, tiada ada ganti lagi akan tahun ini, melainkan tahun yang lebih teruk daripada ini. Anas kata macam tu. Jadi kalau hampa nak harap nak jumpa keadaan lebih baik, tak jumpa, dia kata. Lagi nak teruk, nanti ada. Baik, sambung hadis tu, dia kata apa? Sami'tu hadha min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aku kata tadi, aku dengar daripada Nabi kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan aku kata, dia kata Nabi yang kata macam tu. Tahun ni lebih baik daripada tahun depan. Tahun depan lebih baik daripada tahun yang berikutnya. Lagi duk dekat dengan kiamat, keadaan akan jadi lagi teruk. Nabi kata lagu tu, dan lagu Nabi kata, aku bagi tahu dekat kamu semua. Kata dia, hadis ini hadis sahih, hadis hasan lagi sahih, dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, di dalam Kitabul Fitan. Dia kata dalam Sahih Bukhari pun ada hadis seumpama ini. Baik, masalah, dia kata masa isi bumi menjadi kapiak semuanya. Ni tuan-tuan, sebelum kiamat, sebelum sangkakala cub, sebelum yang kata bumi ni akan tengok laut pecah, akan tengok langit runtuh, akan tengok bukit tercabut terbang, sebelum nak jadi benda tu, bumi ni hanya didiami oleh orang kafir saja. Orang Islam tak ada dah. Orang Islam dah mati dulu dah. Maka Allah tinggal di atas muka bumi pada masa tu orang kafir saja. Depa saja yang akan rasa bumi pecah belah ni. Baik, cuba kita tengok apa cerita dia. Sesungguhnya ada tersebut di dalam hadis bahwasanya akan jadi di atas muka bumi ini masa menjadi kafir semua manusia. Akan sampai satu masa ada semua orang kafir. Maka pada masa jadi kafir semuanya itu, tiada seorang pun ingat nak sebut Allah lagi. Masa tu nama pun hak tinggal kafir, dia tak sebut dah Allah ni. Walaupun hari ni dia minta nak guna nama Allah dalam kitab dia, bila nak jadi itu esok, dia tak sebut dah Allah, tak terbit dah di mulut dia. Kalimah Allah tidak disebut lagi di atas muka bumi ni. Baik, dia kata apa? Kata ulama, datang masa menjadi kafir isi bumi itu ialah apakala telah turun Nabi Allah Isa alaihi salam dan telah mati Dajjal dibunuh oleh Isa. Tuan-tuan ada baca tak hadis yang panjang di dalam Sahih Bukhari pun ada, di dalam Sahih Muslim pun ada. Hadis panjang, hadis riwayat daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari kami duduk dalam kebun kurma, tiba-tiba Nabi start cerita dekat kami tentang Dajjal. Nabi ni tuan-tuan, yang kata Nabi ni dia tak kira tempat, dia tak kira main masjid aja baru dia nak cakap agama, dia tak tunggu hari Jumaat baru dia nak khutbah. Nabi ni bila-bila masa di mana sahaja Nabi boleh bercakap pasal agama. Lepas sembahyang subuh Nabi boleh bercakap, lepas sembahyang zuhur Nabi boleh bercakap, lepas maghrib Nabi boleh bercakap. Dan Nabi nak bercakap tak mesti naik atas mimbar, Nabi boleh bercakap di mana-mana. Hadis ni berlaku di dalam kebun kurma. Waktu Nabi SAW duduk dengan sahabat-sahabat dalam kebun kurma, tiba-tiba Nabi start cerita pasal Dajjal. Nabi kata, hampa pernah dengar tak menjelang kiamat esok akan mai satu makhluk nama dia Dajjal? Nabi tanya. Kemudian Nabi cerita kepada sahabat ada depan dia ni, Nabi cerita pasal Dajjal ni, saat-saat suara Nabi buat macam cakap pelan, saat-saat Nabi bercakap suara derai, saat-saat Nabi buat bercakap macam pelan, saat-saat Nabi buat bercakap macam derai. Dalam hadis cerita macam, hadis ni panjang, 3 muka, saya ringkaskan aja. Sehingga kan kata sahabat-sahabat ni, kami rasa dengar kecara Nabi bercakap tu saat-saat macam bisik, saat-saat derai, kami ni sampai rasa seolah-olah Dajjal tu ada sama dengan kami. Maka Nabi buat cakap pelan-pelan, takut Dajjal dengar. Kan bila buat bercakap pelan tu macam tak bagi orang dengar. Jadi sahabat, Dajjal ni ada ni. Begitu jadinya. Cemas sahabat ni dikesan oleh Nabi. Nabi ni, dia duduk bercakap ni, dia duduk tengok muka sahabat-sahabat ni semua, hak mana lagu buat senak perut dia kenal, hak mana lagu dia buat rimeh nak bangkit balik dia kenal, hak mana. Nabi ni dia orang bijak, orang cerdik, dia baca yang muka orang.
Bila dia nampak rupa sahabat ni nampak cemeh, Nabi kata ghairud dajjal akhwafuni alaikum in yakhruj wa ana fikum fa ana hajibuhu dunakum. Nabi kata dekat depa. Nabi kata, Zazah, yang apa duk buat takut ni pasal apa? Nabi kata, aku tak takut. Kalau ditakdirkan tengah aku duk bercakap ni, cuah kata dajjal mai, aku tak takut. Pasal apa? Wa ana fikum. Nabi kata, aku duk ada ni. Kalau tengah duk bercakap ni, tahu dajjal mai, Nabi kata tak usah takut. Wa ana fikum, aku duk ada, tak usah takut. Cukup aku menghadapi dajjal ni. Yang duk buat muka takut pasal apa? Kan? Nabi kata, aku tak takut kalau sekiranya dajjal mai lah ni. Tapi yang aku takut ni apa dia? Bila dia mai waktu aku tak ada esok ni. Kemudian hadis tu Nabi SAW menjelaskan tentang ciri-ciri dajjal. Nabi kata apa? Dajjal ni innahu syabun qatat ainuhu tafi'ah. Nabi SAW kata dajjal ni dia ni satu orang muda. Masa dia mai esok ni, dia ni muda. Syabun, dia satu budak muda. Qatat ni bukan makna dia kemetot, rambut kerintin. Dajjal ni dia ni rambut kerintin. Wa ainuhu tafi'ah, biji mata sebelah aja, sebelah lagi tak boleh tengok. Ada tapi dia tersembuih macam biji anggur. Nabi bagi tahu ciri-ciri dajjal. Esok siapa panjang umur, Nabi kata hangpa nanti jumpa macam ni. Kemudian Nabi pesan, Nabi kata siapa yang ditakdirkan Allah umur dia panjang dan dia jumpa ni menatang dajjal ni, Nabi kata bacalah awal surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tu ayat tu. Baca ayat-ayat awal surah Al-Kahfi. Nabi pesan macam tu. Kalau takdir kata hampa jumpa dia, baca awal surah Al-Kahfi. Dan dia yang kata dajjal ni, Nabi kata dia akan muncul di kawasan Syam dan Iraq. Nabi bagi tahu tu, ini yang kata Islam ni, dia agama futuristik. Dia kata dia agama yang dia cerita benda future, benda tak mai lagi. Allah bagi wahyu dekat Nabi, Nabi bagi tahu. Benda ni bukan kata zaman Nabi 1400 tahun dulu tak ada lagi, kita lah pun tak tengok lagi. Tapi benda ni pasti akan mai. Bila? Allah yang tahu. Nabi bagi dah tips, Nabi bagi dah beberapa benda tanda pengenalan ni. Nabi ni punya sayang umat dia ni, Nabi pesan dah, pesan lagi. Nabi tak mau ada daripada kalangan umat dia terpedaya bila benda tu jadi esok ni. Nabi kata bila mai dia ni, baca surah Al-Kahfi, awal surah Al-Kahfi, dan dia akan muncul di antara Syam dan Iraq. Kawasan Syria nak pergi ke Iraq tu, di situ dia akan muncul. Dan muncul saja dajjal ni, Nabi kata dia akan musnahkan semua benda yang ada di kiri dan kanan dia. Dia memang dia ni Terminator. Orang putih buat filem Terminator tu dajjal lah. Bila dia timbul aja di atas muka bumi ni, dia terminate habis semua benda. Dia akan habis, dia akan musnahkan, dia akan pelingkup habis semua orang yang ada. Especially apa dia? Akidah dan iman orang. Dia akan melingkupkan habis. Dengan cara apa? Dengan cara dia suruh kata dia Tuhan. Nak cerita kita dulu dengar orang tua-tua ada abang ni. Orang tua-tua abang ni dia setengah betul, setengah tak betul. Hadis abang ni betul semua. Kan? Nabi SAW kata apa? Dia kata dajjal bila dia timbul, dia akan musnahkan semua benda. Nabi kata ya ibadallah fathbutu. Nabi kata wahai hamba-hamba Allah, tetaplah pendirian hamba apabila dajjal ni mai. Tu saja aku nak pesan. Pasal apa? Pasal tipu daya dia sangat mengelirukan. Kata Nabi SAW, dajjal ni bila dia mai, apa dia akan buat? Dia akan suruh orang kata dia Tuhan. Kalau orang semua mengaku kata, oh selama ni kami duk sembah, kami tak pernah tengok Tuhan kami, inilah baru kami tengok, rupanya hang Tuhan kami. Apa jadi kepada kaum yang mengaku dia Tuhan? Dia akan tunjuk ke langit, hujan turun. Dia akan tunjuk ke bumi, bumi tumbuh segala macam tumbuh-tumbuhan jadi subur.
Dia tunjuk pula di depan semua orang yang ada depan dia masa tu. Dia pegang satu syabab, dia pegang satu budak muda, dia belah budak tu terbelah dua. Dia baling budak tu pi sejauh mata memandang. Lepas tu dia panggil balik, mai balik dua-dua belah badan ni, bertangkup balik, gelak kah di depan dia. Yadhak, kata dalam hadis, gelak kah depan dia. Dia tanya orang ada di depan dia, betul tak betul aku Tuhan? Dia kata. Sangat mengelirukan. Sangat mengelirukan. Maka Nabi kata apa? Fathbutu. Maka nak hampa tetap pendirian pada masa dia mai esok ni. Dia mai di satu kaum, dia suruh mereka mengaku kata dia Tuhan. Kaum ni kata tak, Tuhan kami Allah, Tuhan kami bukan macam hang. Tuhan kami tak mungkin biji mata buta sebelah. Kalau hang ni Tuhan, takkan hang biar muka hang penuh dengan aib macam ni. Sudah tentu hang mula-mula akan buat muka hang bagi jadi elok. Tak apa, dia kata, dia berjalan pergi. Esoknya tempat tu ditimpa kemarau kering kontang, mati bergelempang. Nabi SAW sebut benda ni di dalam hadis sahihnya, dalam sahih Al-Bukhari. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh sahabat. Sahabat kata, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal ni akan buat dajjal di atas muka bumi ni? Kan? Mereka tanyalah bahasa kita hari ni lagu tu lah. Mereka kata Dajjal ni, dia nanti buat dajjal atas muka bumi ni berapa lama? Nabi kata 40 yauman. Nabi kata dia akan duduk 40 hari di atas muka bumi ni. 40 hari itu ialah 40 hari yang Dajjal akan sampai semua tempat kecuali Makkah dan Madinah saja. Mak dari apa tuan-tuan? Alus tak dia mai, kubur panjang dia sampai, Balin, Kupang, Weng, Sik semua dia sampai. Yang dia tak boleh masuk, yang dia tak boleh pijak kaki, walaupun dia nak masuk, Nabi kata Mekah dan Madinah. Bila dia sampai aja, malaikat yang menjaga perenggan dua negeri ini dua ada, dia tak boleh masuk. Bila Nabi SAW ditanya berapa lama Dajjal nak duduk, Nabi kata 40 yauman. Tapi Nabi kata yaum kasanatin, wa yaum kasyahrin, wa yaum kajum'ah. Nabi kata yang kata 40 hari dia duduk tu, ada hari, satu hari rasa macam setahun. Ada hari yang satu hari rasa macam sebulan. Ada hari yang satu hari rasa macam seminggu. Punya azabnya duk tunggu zaman Dajjal duk ada ni, sampai sehari tu rasa macam setahun nak habis. Demikianlah ujian Allah di akhir zaman kepada orang yang sempat hidup pada masa itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata hadis itu lagi, dalam pada Dajjal tengah duk buat kerosakan di atas muka bumi ni lah Allah bangkitkan Isa Al-Masih. Ni baru Nabi Isa turun. Ini dia punya kronologi, dia punya sequence, dia punya urutan benda yang nak jadi, seperti yang tercatat di dalam hadis-hadis yang sahihah. Baru Allah buat main Nabi Allah Isa alaihi salam. Isa timbul di kawasan timur Damsyik. Tahu dah tempat mana dia nak timbul ni. Nabi dah bagi tahu dah. Dan apa yang Nabi bagi tahu ni, in huwa illa wahyun yuha. Wahyu Allah bagi tahu. Muncul Isa Al-Masih ni di mana? Di kawasan timur Damsyik. Naik dia di sana. Kata Nabi SAW, bau napah Nabi Isa ni boleh dicium sejauh mata memandang. Wangi napah Nabi Isa ni, sejauh mata kita boleh tengok, orang boleh cium bau wangi napah Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan kata Nabi Muhammad SAW, kapiak pada masa tu, kalau tercium aja bau napah Nabi Isa, mati mereka serta-merta. Tuan-tuan percaya ni, saya duk beritahu ni bukan hikayat 1001 malam. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, ini hadis riwayat Muslim. Takut juga bila nampak mata je duduk berkaca satu macam malam ni merepek jauh dia. Tuan-tuan, ini hadis sahih, riwayat Al-Bukhari pun ada, dalam riwayat Muslim pun ada hadis ni serupa. Napah Nabi Allah Isa alaihi salam ini membawa nikmat kepada orang yang beriman dan membawa azab kepada orang kafir. Mati mereka serta-merta.
Dalam pada tu dibangkitkan Nabi Allah Isa alaihi salam, dan dia pergi jumpa golongan mula. Dia pergi jumpa ialah golongan yang tadinya menolak Dajjal. Depa tak mau Dajjal menjadi Tuhan. Depa kata Tuhan kami Allah. Hak mana yang masih saki-baki hidup? Nabi Isa pergi jumpa. Kata Nabi SAW, Nabi Isa pergi urut kepala depa semua, dan Nabi Isa kata dekat depa, tempat hampa di syurga. Hadis cerita macam tu. Tengah Nabi Allah Isa alaihi salam duk layan orang-orang yang beriman, yang tak beriman dengan Dajjal tadi ni, tengah duk layan tu, dapat berita kata Dajjal sudah sampai dekat dengan Baitul Maqdis. Maka Nabi Isa pergi cari dia di sana, dan akhirnya Dajjal dibunuh berdekatan dengan Baitul Maqdis. Ini benda yang agama awal dah beritahu kat kita, tapi benda ni tak jadi lagi, dan dia pasti akan jadi. Sebaik-baik sahaja Dajjal dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat Nabi Isa, cepat-cepat kamu bawa orang-orang yang beriman dengan Allah ni pergi naik satu tanah tinggi. Pasal apa? Aku nak hantar mai pula dua benda, Ya'juj dan Ma'juj. Itu urutan dia. Dalam pada Nabi Isa duduk dengan orang-orang yang beriman dengan Allah, yang mantap iman, yang menolak Dajjal sebagai Tuhan, tengah duduk tu, tiba-tiba mai wahyu daripada Allah. Isa bawa semua orang yang beriman ni pergi naik satu bukit. Pasal apa? Aku nak hantar mai makhluk, yang makhluk ni tidak boleh dikalahkan oleh mana-mana makhluk lain. Tuhan kata. Apa dia? Ya'juj dan Ma'juj. Turun mai makhluk ni, tidak ada makhluk mana pun atas muka bumi ni boleh kalahkan dia. Tuhan abang dah benda tu. Nabi Allah Isa alaihi salam yang baru kalahkan Dajjal tadi, dia pun tidak boleh mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Cerita dia lah ni, bawa orang beriman pergi satu tempat selamat, sebab mereka ni dah nak keluar dah. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala turunlah segala Ya'juj dan Ma'juj ini. Kata dalam hadis, dia kata wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ada sebut ni, petikan ini. Dalam hadis Nabi kata apa? Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Allah bangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Depa ni turun daripada satu kawasan tanah tinggi. Dia main pula satu cerita pasal ini, yang kata Ya'juj dan menatang ni macam mana, rupa dia lagu mana, dia kulit dia kekuning-kuningan, mata dia sepet dan sebagainya. Semua beritahu. Ini apa pula ni? Minta tolong ubah kereta DAR 2803. Tolong saya. Ada dua blok siapa tu? Kereta DAR 2803 Proton Wajah. Tolong ubah. Tuan-tuan, satu saya nak parking kereta bagi elok sikit. Tak mahu saja orang kata apa orang Islam ni. Kita kena jaga benda tu, image kita orang Islam. Nak parking jangan sampai tutup pintu pagar orang, jiran-jiran kat tepi ni. Sagi emergency apa depa nak keluar, sebahagian yang duduk dekat belakang bukan orang Islam. Kita jangan bagi image tak elok kat kita. Ingat bila kita nak ingat. Tolong, yang ni minta tolong pada semua orang. Baik. Allah Subhanahu wa taala turunkan makhluk yang kata Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Allah Isa alaihi salam pun cepat-cepat bawa ni orang yang beriman semua pergi naik satu tanah tinggi. Maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj ni. Dia melingkup habis apa saki-baki duk ada ke bawah, tak ada naik ni, semua binasa dengan dia. Dalam hadis lain pula cerita kata apa? Apa juga benda ada depan dia, dia randuk habis. Dalam satu hadis lain kata, apa juga benda ada depan dia, dia makan habis. Ulama hadis bagi dua pendapat. Satu kata, dia makan tu maksudnya dia makan iman dia. Satu lagi tafsiran, ulama hadis kata, dia makan batang tubuh orang, dia makan. Wallahu a'lam, apa sebenarnya. Nabi Allah Isa alaihi salam dengan orang yang beriman yang duduk di atas bukit ni dipelihara Allah di situ, tapi depa hampir kebuluran, sehingga kan dalam hadis kata kepala lembu pada masa tu lebih berharga daripada emas perak. Makanan tak ada. Nak turun depa semua merenyut duduk ada di bawah. Merenyut tak?
Punya ramai duk ada di bawah ni. Nak turun ni takut tengok ramainya mereka ni. Lain tak ada, melainkan Nabi Allah Isa alaihi salam panggil semua orang yang beriman, kita semayang, kita minta doa kepada Allah, minta, ya Allah ya Tuhan selamatkan kami. Satu peringatan di sini apa dia? Nabi Isa alaihi salam pada masa tu dia mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kena ingat. Pasal sudut ni pihak yang satu lagi dia ambil kesempatan. Dia kata tengok, dia kata last sekali apa dia? Yang last sekali Isa juga. Bukan Muhammad, dia kata Nabi penghabis. Nabi penghabis Isa, dia kata. Ada satu pihak dia akan claim macam tu. Pasal apa? Pasal dia kata memang dia dah jadi satu kaedah dah. The last should be the hero, dia kata. Bukan kaedah fiqh ke kaedah usul fiqh apa dah. Kaedah dia. Dia kata the last should be the hero. Orang hak last sekali mesti hero punya. Maka dalam cerita ni hero dia ialah Isa. Dia kata bukan Muhammad. No. Benda ni dah dijelaskan awal-awal. Bangkitnya Nabi Allah Isa alaihi salam, diturunkan balik dia daripada tempat Allah simpan dia lah ni. Dia mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa kepada Allah, minta Allah selamatkan dia dan orang-orang yang ada bersama dengan dia. Allah turunkan satu penyakit. Dalam hadis kata penyakit hidung. Bukan sesama babi. Ni pun satu penyakit juga, leceh juga, ni pun hidung juga ni. Sesama ni hidung lah. Jadi bila kata ni puak kena swine flu ni, semua puak ni semua Ya'juj dan Ma'juj. Bukan mereka ni. Mereka ni akan, Ya'juj dan Ma'juj akan dikenakan penyakit hidung. Dalam hadis kata penyakit yang kena ke menatang. Kena ke mereka. Mati semuanya. Maknanya Ya'juj dan Ma'juj yang awal tadi Allah bagi tahu dekat Nabi Muhammad, kata depa ni adalah manusia yang tidak boleh dikalahkan oleh mana-mana makhluk. Memang betul. Depa hanya boleh dikalahkan dengan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat mai penyakit tu mati semua bergelempang. Dah tengok semua mati, Isa turun dengan orang-orang yang beriman ni turun. Bila turun nak berjalan tak boleh. Dalam hadis kata sehingga kan nak cari sejengkai tanah yang tak ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj tidak ada. Punya banyaknya Ya'juj dan Ma'juj ni, tak ada satu jengkai tanah yang tak ada mayat dia, penuh. Nabi Isa kata macam ni pun susah juga. Bulldozer pun semua dia pelingkuk habis dah. Nak tolak mayat-mayat ni pun bukan ada kemudahan dah. Lagi sekali Nabi Isa alaihi salam minta doa kepada Allah, minta tolong saat nak selesai masalah bangkai menatang ni. Allah Subhanahu wa taala hantar mai burung sebesar leher unta. Tuan-tuan, ingat kisah Ababil? Allah hantar burung. Allah hantar burung lagi sekali sebesar leher unta. Turun mai, dia kutip mayat Ya'juj dan Ma'juj ni. Dia mai sepuak burung ni. Sekali hinggap, clear semua mayat. Dia pergi buang tak tahu di mana. Namun keadaan bumi, kata Nabi SAW, masih kotor lagi bekas-bekas mayat. Lagi sekali Nabi Isa minta kepada Allah. Allah buat mai satu hujan lebat. Cuci semua bumi ni. Sehinggakan bumi bersih seumpama kaca. Nabi kata. Bila dah jadi keadaan sampai macam tu, dah cuci bersih habis dah semua dah, maka mulalah balik pemerintahan Isa di waktu itu. Dan pada masa itu manusia yang hidup pada masa itu hidup dengan dipayungi oleh keadilan, keamanan dan sebagainya di muka bumi pada masa itu. Tengah duk hidup dalam keadaan diliputi ketenangan, keadilan, kedamaian apa semua ni, tiba-tiba dia mai satu angin. Dalam hadis dia kata iz ba'asallahu rihan tayyibah. Tiba-tiba Allah buat mai satu rih, satu angin tayyibah, angin yang baik, yang bertiup lembut. Fata'khuzuhum tahta abatihim fataqbidu ruha kulli mu'min wa kulli muslim wa yabqa syirarun nas. Mai angin tu lembut aja, dia selinap masuk di bawah ketiak-ketiak orang yang ada iman dalam hati mereka. Angin tu dia mai selinap masuk bawah ketiak orang yang ada iman. Mati mereka itu. Maka tinggallah di atas muka bumi wa yabqa syirarun nas. Maka tinggallah di atas muka bumi ini orang-orang jahat dan orang-orang kafir. Fa'alaihim taqumus sa'ah. Ketika itulah datangnya kiamat yang pecah belah bumi ini. Hadis itu hadis sahih
riwayat Imam Muslim. Sampai dekat tu tuan-tuan. Tuan-tuan pegang dada tanya, percayakah aku pada hadis ini? Cukup. Jawapan dia balik di rumah. Takut kita. Pasal apa? Bila kita baca Quran, hadis, demai cerita-cerita macam ni dengan manusia yang otak setengah cerdik ni. Hak cerdik betul, dia takut pada Allah. Hak setengah cerdik ni, dia mula duk main dalam otak dia. Betul ke nak jadi macam tu? Tapi kalau betul nak jadi macam tu, lambat lagi lah kiamat ni. Nak boleh ke Dajjal main, lepas tu Dajjal nak duduk 40 hari sehari dan sopa macam setahun, oh lambat lagi. Dan piyak-yak lu, dia duk rasa kiamat lambat lagi. Dia duk kira nak cari peluang nak yak-yak. Dia duk kira nak cari peluang nak pergi buat benda salah. Dia, oh tuan-tuan, baru ni satu orang boleh cakap kat saya pedih betul lah. Dia cakap kat saya, dia kata ni bulan 6 ni cuti sekolah, dia kata dia nak pergi umrah. Oh, saya kata alhamdulillah, ni kali yang keberapa dah pergi? Tanya. Dia kata duk pergi selalu. Oh Allah, dia kata ustaz, dia kata kita ni apa ustaz? Dia kata kita buat dosa cukup-cukup, kita pergi clear di sana lah. Oh, pedih ni hati kita dengar ni, pedih. Apa benda dia buat main-main apa ni? Dia kata dia duk pergi selalu, dia apa ustaz? Dia kata biasa benda ni, kita buat dosa, kita buat cukup-cukup. Dia kata kita buat dosa ni cukup-cukup. Dia kata setahun sekali kita pergi clear di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa benda ni cakap macam ni? Itu sebab kita selit benda-benda macam ni. Pegang dada kita, kita tanya diri kita sendiri, percayakah aku kepada hadis ini? Kalau percaya, daripada Allah berubahlah jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita dia. Baik, kita sambung kita baca ni. Dia kata apa? Kata ulama, datang masa menjadi kapiang segala isi bumi, ialah apabila telah turun Nabi Allah Isa dan telah mati Dajjal dibunuhnya. Hak tadi cerita panjang tadi ni dia buat ringkasan di sini. Dan sudah keluar Ya'juj dan Ma'juj dan lainnya, maka jadilah terbit beberapa tanda, maulah runtuh langit dan bumi dan segala isinya. Barulah sangkakala dan barulah runtuh segala-gala benda ni. Maka dahulu daripada jadi kapiak semua orang di atas muka bumi ni, dan jadi dahulu sedikit daripada kiamat itu beberapa banyak orang mukmin dan orang kapiak tenang hati dan suka, cukup makmur di atas segala negeri. Semasa pemerintahan Nabi Allah Isa alaihi salam tu, dia memerintah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa keadilan, kesaksamaan menyeluruh di dalam negeri seluruh dunia pada masa tu. Lama kelamaan dia jadi pecah balik. Jadi pecah balik. Hak beriman, hak tak mau beriman, ada balik pula dah. Dia memang lagu tu. Dia memang lagu tu. Dia akan sentiasanya akan ada dua golongan di atas dunia ni. Baik, di dalam itu Tuhan turunkan angin mengambil nyawa orang mukmin. Hak kita hadis tadi. Yang kata Allah buat mai apa? Rihan tayyibah. Angin baik ni. Maka turun mai angin ni, dia mengambil nyawa orang yang mukmin. Bertiup angin itu di muka bumi ini tiap-tiap kali tempuhnya dan tiupnya pada orang mukmin, lalu matilah mukmin itu, sehingga tiada tinggal seorang pun mukmin melainkan mati semuanya. Dengan sebab mengambil napas daripada angin itu, mati semuanya, kecil besar tua muda, laki-laki perempuan dan sebagainya. Jika ada imannya sebesar zarah sekalipun, mati juga ia. Sikit ada iman dalam hati dia, walaupun dia satu orang mukmin yang asi. Orang mukmin tetapi maksiat pun duk buat juga. Tapi dia mukmin kepada Allah. Bila orang kata dekat dia Allah ni apa-apa, dia boleh marah. Tapi dalam masa yang sama benda jahat dia duk buat. Dia pun bila Allah bawa main angin ni, mati dia ni. Pasal apa? Pasal ada iman dalam diri dia. Mati belakang. Dan dia kata tinggallah sekalian orang kafir lagi jahil yang tidak mati pada ketika itu, maka mereka itu pun bertabiat dengan bukan tabiat manusia lagi. Lepas pada mati orang yang beriman semua ni, puak jahat ni dia tak jadi manusia, dia jadi menatang. Dalam hadis yang kita baca, yang kita ambil ringkasan daripada riwayat Imam Muslim tadi ni, ada di ujung Nabi sebut, maka jadilah mereka ini seperti himar. Nabi sebut macam tu. Dia balik jadi karut balik. Maka tiada malu mereka itu
hilang akal, hilang budi bicara, tak kenal bini orang, tak kenal saudara, tak kenal ibu, semuanya jadi macam kerbau kambing belaka. Dia kata pada masa tu dia jadi karut balik pula dah. Jadi karut balik pula dah. Maka yang ini tinjat perempuan ini, dia pergi rogol perempuan suka hati dia. Baru ni jadi satu di Pulau Pinang. Ni budak-budak merapu naik motor rempit ni. Satu budak Melayu lah ni, masalah dia pasal budak Melayu. Naik motor bawa girlfriend. Yang dia rempit ni pergi impit dia. Pergi impit, terbalik motor ni. Terbalik motor, depa pukul budak jantan ni, budak perempuan ni depa rogol. Dia boleh buat macam tu, macam menatang. Ni hak kita duk baca ni duk jadilah ni. Bukan kata hak kita duk baca ni tak jadi lagi. Hak kita duk baca ni duk jadilah ni. Maka dia kata di sini, cuba kita baca, dia kata maka jadilah mereka itu seperti kerbau lembu kambing. Yang ini pi rogol perempuan ini. Kemudian datang pula yang lain, rogol pula yang ini. Dia jadi macam tu. Dia ni pi cari bini orang, orang mai cari bini dia. Dia jadi macam tu. Keadaan cukup kotor. Maka bukan di rumah memperbuat yang demikian itu, bahkan di serata jalan raya berlaku benda ini. Itu dia. Sampai tak kira tempat dah. Sampai tak kira tempat dah. Ku atas jalan, ku tepi jalan, ku apa, berlaku benda-benda macam ni. Maka orang ini meninjat orang ini, dan yang lain datang tinjat pula dia. Duk jadi macam tu, dia kata. Maka tiadalah ada malu lagi kepada mereka itu. Maka orang-orang inilah kapiak, tiada menyentuh mereka itu, tiada menyebut mereka itu akan Allah. Allah. Bila mai keadaan tu, Allah ni tak tahu dah. Tak tahu ke mana dah. Kalimah Allah tu tak ada dah di atas muka bumi ni. Dan atasnya, yakni atas keadaan yang teruk itulah, maka berlakunya kiamat. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah tidak dikatakan oleh orang lagi di atas bumi ini Allah Allah. Itu dia. Dah sampai satu tahap cukup teruk, Allah ni tak ada dah, tak disebut dah oleh siapa-siapa pun, tak ada dalam hati mereka dah. Ketika itulah berlaku kiamat. Maka apabila sudah ada orang yang tiada sebut Allah di atas muka bumi, maka atasnya lah berlaku kiamat itu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan. Baik, kemudian dia kata di antara tanda kiamat juga ialah bumi memuntahkan emas dan perak. Dia mai dekat nak kiamat esok, pakai jadi kaya belaka. Emas ni dia timbul belakang rumah kita. Kita tanam ubi kayu, tengok-tengok dia keluar emas. Dia jadi lagu tu. Sesungguhnya ada hadis yang mengatakan bumi ini akan mengeluarkan emas dan perak sebesar-besar tiang, dia kata. Dia bukan keluar lagu macam cincin, lagu macam subang, lagu macam gelang, lagu macam apa. Dia keluar besar-besar tiang masjid ni. Allahu Akbar, tuan-tuan. Pi kuih atas bau, pi cari kedai meh nak jual. Pi tengok-tengok di kedai meh tu pun, kedai meh tu pun tiang kedai buat pada meh. Makna tetap laku dah meh hidah ni. Dia akan jadi macam tu. Sehinggalah tiada siapa berkehendak lagi kepada emas itu. Dia mai keadaan tu, emas tak ada harga. Kalau kita nak buat contoh mudah, kita contoh musim derian lah. Contoh mudah bagi kita nak buat contoh emas terlampau banyak ni tak nampak. Contoh musim derian, terlampau banyak derian ni sampai dia lungguk tepi jalan tu, dia kata sebiji 2 kupang. Kita kata sebiji 2 kupang mahal, sana bagi sekupang ya. Dia kata ambil saja. Biar sampai lagu tu jadi. 2 kupang kita kata mahal. Pasal apa? Pasal sana sekupang. Dia kata ambil saja. Pasal apa? Dia dah usung bawa mai pun dah 3 suku maut dah angkat bawa mai. Lepas tu buah tu pun dah merekah dah. Nak angkut bawa balik pula. Kalau hang tolong ambil ni pun dah mujur lah. Dia kata ambil. Dia kata, pasal sana sekupang aku bagi saja. Dia kata. Karut lah sampai peringkat tu tak ada harga. Tak ada harga. Emas pun akan jadi macam mana derian ni juga. Dia kata.
akan keluar meh ni, dia kata besar-besar tiang, dia kata. Maka jadilah yang demikian itu satu daripada alamat kiamat. Maka hadis yang mengatakan demikian ini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqi'ul ard afladha kabidha amsal al-ustuwani min az-zahabi wal fiddah. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuntahkan oleh bumi akan bongkah-bongkah yang amat besar daripada hatinya, yakni daripada tengah-tengah perut bumi ni, seumpama tiang yang berbatang daripada emas dan perak. Hadis, tuan-tuan. Hadis ni yang bagi tahu ni. Ustuanah ni dia panggil ustuanah. Kalau kita pergi di Masjid Madinah, Masjid Nabawi tu, dalam kawasan Raudhah tu, tiang-tiang tu ada nama. Ada tiang nama tiang Abu Lubabah, ada tiang nama tiang Aisyah, ada tiang dia ada nama. Tiap-tiap tiang tu dia ada sempena cerita. Tu sebab dia bubuh nama. Nama Abu Lubabah tu pasal apa? Dia panggil Ustuanah Abu Lubabah. Dia panggil Ustuanah tu tiang tu. Tiang besar tu. Meh nak terbit daripada perut bumi, so besar-besar tiang ni. Dia kata. Yang hari ni orang ni sampai berkelahi adik-beradik, sampai berbunuh-bunuh kerana apa? Kerana meh. Pergi samun kedai meh, tembak watchman, tembak security guard, hadut jaga. Tak ada pasal pun, gaji Pak Atih je yang kena tembak tu. Pasal apa? Pasal meh. Pasal nak pergi samun meh, mati dia ni. Meh ni esok dia timbul daripada perut bumi, besar-besar tiang. Waktu tu puak samun ni tengok, dia kata, penat aku pergi samun hari tu ni. Dia kata, kalau aku tunggu, aku sabang sat, dia kata buta aku dapat. Timbul belakang rumah aja. Naik-naik kereta nak gostan, duk telanggang apa di belakang ni, nak gostan tak boleh. Turun-turun tengok tiang meh, ada sendai kereta dia di belakang. Apa tuan-tuan? Tuan-tuan, Nabi SAW bagi tahu benda ni. Maka jadilah pada masa itu sekalian orang ada padanya berbongkah-bongkah meh dan perak di rumah ni. Kepok padi tu simpan meh. Tak buat undang dah masa tu. Duk isi meh. Tengok meh tu jadi tak laku. Pergi buat undang balik. Pasal apa? Beras nak makan tak ada. Dia jadi lagu tu. Maka tidak ada megahnya lagi pada masa tu kalau pakai meh leceh. Lagu macam hari ni kita ambil rantai basikal pakai di tengkok. Macam tu lah hari tu orang pakai meh di tengkok ni. Dia jadi lagu tu. Hari ni kalau pergi ambil rantai gerek tubuh di tengkok. Dia kata punggah dah dia ni. Esok ni menjelang kiamat esok pergi duk gantung rantai meh ni. Dia kata teruk ada ni. Benda ni tak ada harga. Benda habis pakai tu. Maka kerana masing-masing ada beremas dan tiada pula siapa tamak kepada meh lagi. Dia kata bila meh keadaan macam tu, bagi meh pun tak mau lah. Kalau hang ada pisang meh, aku terima kasih kang. Meh ni aku tak mau. Dia kata pasal aku pun ada banyak di rumah. Kerana barang itu ada banyak, dia kata, sehinggalah pencuri pun tidak berkehendak lagi kepadanya. Sebagaimana kata Abu Hurairah, qala faji'us sariq fayaqul fi mithli hadha quti'at yadi. Jadi sungguh macam kita kata tadi. Maka sabda Nabi SAW, maka datanglah pencuri kepada bongkah meh tadi. Bila sampai tengok bongkah meh itu sebesar-besar tiang, kerana hendak mengenangkan jahat dirinya sebab meh dan sebab perak, lalu berkata pencuri itu, pada umpama inikah aku kena potong tangan dulu? Dia kata, aku pergi mencuri dulu, aku curi rantai meh aja satu. Dia kata, tengok tangan dah tak ada dah lah ni. Kalau aku tahu meh nak timbul belakang rumah ni besar-besar tiang ni, aku tak pergi mencuri, aku sabang saat saja aku dapat. Meh lebih pada aku curi aku nanti dapat. Kerana aku pergi curi rantai hak kecil tu, tengok dia kata tangan dah tak ada dah lah ni. Pencuri menyesal kerana dia pernah curi meh. Kerana apa? Kerana meh sudah tidak ada harga. Kita boleh faham tak ni cerita yang Nabi nak bagi tahu ni menjelang akhir zaman ni. Sehingga dia kata, maka tidaklah layaknya aku jahat mencuri barang yang tidak ada faedahnya ini. Tak ada faedah aku pergi curi meh ni, yang kemudiannya meh nak timbul keliling rumah ni. Dia kata, kata hadis tu, wa yaji'ul qatil fayaqul fi hadza qataltu.
wa yaji'ul qati' fayaqul fi hadza qata'tu rahimi. Dan datang pula satu orang yang atas dunia dulu dia bunuh orang dengan sebab kerana nak mah ni. Kata dia, kerana seumpama benda ni kah maka telah berbunuh-bunuh aku dulu, maka tidak sepatutnya aku buat begitu. Dulu dia pergi bunuh orang kerana nak curi mah. Tengok-tengok mah hari ni sudah tidak ada harga. Dia kata aku sampai bunuh orang, pergi buat satu dosa besar. Tiba-tiba hari ni benda aku curi tu jadi benda yang tak ada harga. Dia kata, tak patut aku pergi bunuh orang dulu ni. Dan berkata pula seorang lagi, dan datang pula satu orang yang memutuskan rahim, memutuskan kasih sayang dengan ibu bapa dan saudara mara. Lalu kata dia, pada umpama inikah aku memutuskan rahim aku? Dia ni dulu sampai tak bercakap dengan mak. Pasal apa? Pasal mai. Dia ada kak dan dia ni adik perempuan. Tiba-tiba rantai pound mak tu, mak bagi ke kak. Dia marah mak dia. Dia kata, mak, lebih tang mana kak ni yang mak pergi bagi rantai labuh mak kat dia? Saya ni huduh tang mana? Saya ni jahat tang mana? Saya ni anak derhaka kah? Mak tak bagi kat saya, mak bagi kat kak. Kerana tak puas hati tu, dia putus rahim dengan mak dia. Tak bertegur dengan mak dia. Tengok-tengok kiamat, dekat nak kiamat esok, meh timbul besar-besar tiang ni. Dia kata, tak patut kerana meh, rantai meh, aku putus hubungan dengan mak aku. Hari ni benda tu tak ada harga lagi dah pada hari ni. Tuan-tuan, ini yang dia nak bagi tahu. Maka tiadalah sepatutnya aku putuskan rahim aku dengan mak aku dengan sebab meh ni. Summa yad'unahu fala ya'khuzuna minhu syai'a. Nabi kata kemudian ditinggalkan mereka itu, yakni pencuri lah apa semua tadi ni, ditinggalkan mereka itu akan emas dan perak tu, depa pun tak mau ambil dah. Yang hari tu ni pergi mencuri bergadai nyawa nak curi emas, hari ni emas tu boleh tak kutip ambil dah. Maka tiada diambil mereka itu satu pun daripada emas dan perak ni. Maka demikianlah halnya, tiada lagi jadi apa gunanya emas itu, dan tiada apa faedahnya emas dan perak itu. Tak ada siapa-siapa pun berkehendak lagi kepadanya. Pada masa tu benda tu sudah tidak ada harga, siapa pun tak mau. Dan itulah satu daripada alamat kiamat. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih, dia kata. Itu dia. Pengajaran dia nak abang apa tuan-tuan? Kadang-kadang duit ringgit kita dulu ligan ni, sampai satu tahap kita rasa tak ada makna. Duit ringgit perlu, tak ada duit ringgit susah kita. Tapi kalau nak ligan dia sampai halal haram apa semua kita tolak pergi ke tepi, kita nak duit ringgit, satu hari Allah akan ajak kita. Dia akan bagi kita sedang kata duit ringgit tu tak ada makna. Contoh dia apa tuan-tuan? Allah bagi sakit. Allah bagi sakit, yang sakit kita tu tak boleh berubat. Duit duk ada dalam bank, duk telefon bank merata ni lah ni tuan-tuan. 2-3 hari lepas, bank negara apa ni 2-3 bulan lepas, bank negara umum BLR barulah apa semua, orang yang simpan duit dalam akaun Islam mudarabah lah apalah semua, duk biasa dapat sekian banyak, tahu turun setengah lah ni. Satu orang ada duit 1 juta simpan dalam apa nama mudarabah Maybank, kata sebelum ni dia dah dapat 2,400, 2,500. Tahu tengok-tengok dalam 2-3 bulan ni tinggal 1,300. Dia tengok-tengok di telefon bank, tanya ni pasal apa ni, apa silap kira ke apa ke? Bank kata tak, ini arahan bank negara, semua kena turun. Tak puas hati, telefon CIMB, telefon pi Standard Chartered, telefon pi HSBC, telefon pi Public Bank, telefon sampai Balai Bomba boleh telefon tanya. Dia jadi tak ketahuan. Duit punya pasal. Duit punya pasal. Tekan nombor pun silap dah. Angkat-angkat Balai Bomba. Bukan dia. Duit punya pasal tuan-tuan. Pasal apa? Tak tahu. Ni duk punya duk ligan duit, punya duk kira duit hari-hari ni. Tak tahu satu hari Allah bagi dia sakit. Yang sakit dia ni tak boleh berubat. Tak usah cakap hospital kerajaan. Dia pergi hospital paling mahal. Tang mana? Halus tang. KMC. Dia pergi KMC. Oh, tak cukup baik KMC, pergi cari di Penang, pergi cari Gleneagles Hospital, pergi cari Island Hospital. Oh, orang kata ada lagi baik di Kuala Lumpur, pergi Adventist Hospital, pergi semua tempat. Doktor pakar kata apa? Dia kata, tuan, it's not a matter of money. Ini bukan soal duit. Dia kata, soal je penyakit tuan ni tak boleh ubat. Bila dia main macam tu tuan-tuan, dia terlentang. Masa tu hak terbit di mulut dia apa dia tuan-tuan? Hak terbit di mulut dia,
Dia kata tak ada makna aku pergi cari duit sampai sakit-sakit macam ni. Baru dia tahu sampai satu masa duit tak bawa makna dekat dia. Walaupun duit tu perlu, tapi jangan sampai kerana duit tu kita gadai segala-gala. Jangan. Hubungan kasih sayang kita dengan mak kita lagi mahal daripada duit ringgit. Jangan kerana duit ringgit kita putih hubungan dengan mak, putih hubungan dengan pak. Jangan. Pasal apa? Pasal hubungan dengan mak pak tu lagi mahal daripada nilai duit yang ada di dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang agama nak bagi kita nampak benda ni. Baik. Kemudian dia kata apa? Masalah orang hina jadi kaya dan jadi bertuah ya. Dia antara tanda kiamat juga apa dia? Dia akan jadi macam ni. Orang yang dulunya miskin hina, tahu tengok jadi kaya. Kamu tak kaya mai duduk timbul ikut tepi rumah. Dia jadi macam tu dia kata. Dan ini lagi satu alamat kiamat dan dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang akan datang ini, iaitu jadi kaya dan jadi senang di dalam dunia ini orang yang tiada berasal baik. Asal-asal dia miskin, tak tahu nak jadi, tuan-tuan, nak jadi. Yang kata rezeki Allah nak bagi ni. Saya jumpa satu sahabat duk buat jual nasi sebelah kami sana. Umur dah sampai dekat 60 dah. Tiba-tiba yang menjaga menjadi. Tiba-tiba yang menjaga menjadi. Kereta queue panjang ni punya duk beratuk pergi nak makan ni, bukan ada apa, buat gulai masak tomeh petai dengan apa, petai dengan udang, lepas tu ayam goreng buat bagi spesial sikit apa semua. Itu saja. Beratuk Cina, Hindu, Melayu yang tak tahu bangsa apa semua duk beratuk nak pergi makan. Saya pergi satu hari saya sembang dengan dia. Saya kata, "Weh, menjadi betul yang menjaga." Allah, ustaz dia kata, saya pun tak tahu nak abang bila ustaz kata lagu ni, saya tak tahu nak cerita. Saya menjaga ni ustaz. Dia kata umur 20 lebih saya start menjaga ni lah, menjaga nasi, duk masak pun macam ni lah dia kata. Bukan kata baru dapat resipi ni dalam 2-3 hari ni dah. Saya duk masak daripada dulu sampai lah masak lagu tu lah. Daripada umur 20 lebih sampai umur 60 lebih. Menjaga ni duk lingkup saja. Ubah tempat ni tak tahu nak abang dah. Daripada ni ubah sana, pergi ambil kedai, pergi terai tempat, kira duk buang duit tak dapat balik, duk buang duit tak dapat balik. Ni dia kata saya dah fed up dah ni. Dia kata dah umur pun dah 60 lebih dah. Duk ingat tak mau dah, cukup dah, aku dah usaha dah, cukup dah. Memang aku ni tak ada rezeki. Nak balik di rumah, kira sambil-sambil jual kat orang kampung saja. Tahu-tahu orang pakai timpa pergi depan rumah dia makan. Entah nak kata apa? Rezeki satu benda yang unexplained. Kita nak terang pun tak erti. Satu orang buka kedai makan, orang tak pi. Bukan pasal masak tak sedap, masak cukup sedap, tapi orang tak pi. Bukan pasal bomo, bukan pasal apa ke, main duk tutup kedai dia tak nak nampak, tapi orang tak pi. Pasal apa? Bukan pasal bomo, pasal rezeki dia tak ada lagi. Dia main rezeki dia nak ada esok ni, dia menjadi, ya Allah, tak tahu nak abang lah. Rezeki satu benda yang unexplained, tak boleh kita nak terang. Allah dia nak bagi, sampai dia punya time dia bagi. Ni benda yang kita duk baca lah ni. Dia kata berlaku menjelang akhir zaman ni, satu orang yang miskin susah, daripada keturunan orang susah-susah, tiba-tiba pupuk jadi kaya sampai milioner. Sampai kawan-kawan haduk kenal dia lama ni, duduk buka cerita lama. Dia kata dulu mengaji sama dengan saya tu. Saya ni kira okey lagi. Dalam kelas tu nombor 25. Dia last lah. Duk abang kat orang. Saya ni kira okey lagi. Pasal apa? Nombor 25. Kelas ada 35. Dia 35. Tu yang pergi jadi milioner lah ni tu. Benda ni, rupa-rupanya agama sebut. Dia kata, dan berasal dia ni daripada kutu hina dina. Dia guna bahasa kasar ni. Dia ni nak abang kata asal ni tak ada apa. Dan orang yang berasal anak baik dan berbangsa turun-temurun menjadi hina dina dan menjadi kutu pekan serta menjadi cukup miskin dan fakir. Dia kata Tuhan dia boleh sekelip mata dia switch. Satu orang yang kaya-kaya tetapi jadi miskin melarat. Satu orang yang tak pernah kaya, keturunan dia dah tak pernah tetapi jadi kaya. Dia boleh jadi, dia kata. Maka hadisnya menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis At-Tirmizi. Kata dia an Huzaifah
An Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ah hatta yakuna as'ada an-nas bid-dunya Luka' ibnu Luka'. Nabi kata, diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan jadi kiamat sehinggalah jadi setuah-tuah manusia di dunia ini ialah kutu pekan yang hina dina. Di antara tanda kiamat apa dia? Orang yang miskin melarat jadi kaya. Bila tengok berlaku keadaan ni, kiamat tak jauh dah. Kiamat tak jauh dah. Maka pada masa kita ini telah zahir yang demikian itu. Syekh Idris Al-Marbawi kata 60 tahun dulu masa dia tulis kitab ni, dia kata dah jadi dah benar macam ni. Hak miskin ni asal saya cukup susah, tuan-tuan tengok pergi jadi kaya raya, kaya yang teramat-amat kaya. Iaitu satu orang yang asal turun temurun yang berharta serta kaya raya dan berbangsa anak orang baik-baik, tiba-tiba sekarang jadi papa, kedana dan miskin. Seolah-olahnya dialah orang yang daripada asal-asalnya orang hina, orang kutupakan, orang miskin, orang susah dan sebagainya. Dan orang yang berasal turun-temurunnya hamba sahaya, orang miskin, susah, kuli, fakir dan sebagainya, tidak mempunyai bangsa anak-anak yang baik-baik, tiba-tiba sekarang pula menjadi pemimpin orang dan jadi ketua dan jadi penganjur dan jadi kaya raya dia dan jadi mulia dia dan megah dia ke sana kemari di dalam bersedak-sedak nikmat dunia. Dia jadi terbalik. Daripada susah miskin dulu ni, tahu hari ni naik jadi pemimpin, jadi kaya raya, dia nak turun mai, dia tak letak kaki melainkan ada kapet merah bubuh baru dia turun. Dia pergi jadi lagu tu. Orang hak kenal dia tengok duk picit kepala, duk picit dai ni sampai luruh kenin. Duk picit. Macam mana dia ni boleh jadi lagu ni? Dia buat menyaga apa ni kaya sampai lagu ni? Dia duduk ni, duduk lurut sampai jadi tak ada kenin. Dia duduk terkejut kawan tu boleh berubah jadi macam tu. Rupa-rupanya apa dia? Ini memang dah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda akhir zaman. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Nah, wallahu a'lam. Kita mandi tu. Lepas ni insya-Allah bulan depan tak ada kuliah. Cuti sekolah. Bulan depan tak ada kuliah, insya-Allah kita jumpa pula bulan Julai, bulan 7. Tuan-tuan jangan lupa puasa bulan 8. Tuan tengok masa tuan-tuan macam mana. Masa bulan 8 puasa. Berasa macam lagu baru puasa aja berasa. Bulan 8 puasa. Bulan 5, bulan 6 tak ada kuliah. Bulan 7, bulan 8. Bulan 8 dan lagi pasal puasa ujung bulan. Dan lagi. Tapi bulan 8 sudah puasa. Pengajaran paling besar yang kita nak kena ingat apa dia tuan-tuan? Dengan kubur kita makin dekat. Yang ni satu tak boleh lupa. Dengan kubur ni kita kodok dekat. Hari ni pun kita mai kuliah, kadang-kadang kita duduk ni kita cam. Selalunya hak duduk dekat tiang siapa, selalu hak duduk sandak mimbar siapa dia. Kita tak kenal nama pun kita kenal muka. Kita sampai, kita duduk berjalan, nak mai masuk ke tepi, hadut salam dengan kita ke tepi tu, kita cam muka. Kalau satu hari kita lalu, tak ada orang tua ni. Kita lalu 2 bulan, tak ada. Kita tanya siapa-siapa, ada satu orang tua dulu kalau saya lalu, dia nanti duduk salam dengan saya. Dia kata, yang mana satu Ustaz? Dia ni macam ni. Oh Ustaz, dia bulan lepas dia meninggal. Tuan-tuan, dia jadi macam tu. Zaman Nabi SAW biasa cerita berlaku kepada satu budak yang disebut dalam hadis dengan nama Al-Aswad. Nabi panggil dia Al-Aswad, bukan nama dia Aswad. Nabi panggil dia Aswad pasal dia kulit gelap. Dia ni tiap-tiap kali bila Nabi mengajak sahabat, dia duk main surf bagi ayam dekat Nabi. Dan Nabi boleh nampak dia ni, dia rajin duk clear masjid, apa kotak-kotak. Dia satu orang yang nobody, satu orang yang nama bukan nama orang kenal, tapi dia khidmat untuk Islam. Nabi tak tahu pun nama dia siapa, tapi Nabi tahu dia ni kerja rajin duk cuci masjid. Bila sehari, 2 hari, beberapa hari Nabi tak nampak dia, Nabi tanya, mana pi satu orang yang
orang tahu, orang yang Nabi maksudkan. Oh, Nabi kata dia ke? Dia baru meninggal beberapa hari lepas. Muka Nabi berubah. Nabi kata, pasal apa tak abang dekat saya? Nabi kata, pasal apa tak abang dekat saya? Tuan-tuan, satu orang yang orang kata Mr. Nobody, satu orang yang tak ada nama, bukan orang kaya, bukan orang terkenal, bukan orang kanan Nabi, tapi servis yang dia bagi untuk Islam, khidmat dia untuk Islam tu mencuri perhatian Nabi. Nabi tanya, bila abang kata dia dah meninggal, Nabi kata, awak tak abang kat aku. Sahabat jawab pula dekat Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, dia ni bukan kata orang, maksudnya bukan orang penting, dia ni biasa saja, orang biasa. Oh, Nabi tanya, di mana kubur dia? Nabi tak mau cakap banyak. Di mana kubur dia? Dan Nabi pergi ke kubur dia, dan Nabi semayang di sana. Dua tafsiran hadis tu, satu kata Nabi semayang gaib untuk dia. Satu tafsiran kata Nabi berdoa untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita melalui fenomena ini, keadaan ini kita lalui, pasal aku tak nampak lama dia ni. Tak semestinya orang yang kita tak nampak tu mati. Ini bila kata mati pula, mungkin dia kena transfer pergi Kuala Lumpur apa ke, dia bukan mati, tapi takut macam tu. Nampak tuan-tuan? Maksud dia apa? Kita makin menghampiri tarikh kematian kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkan bekalan untuk mati. Sebaik-baik bekalan itu ialah takut pada Allah. Nah, insya-Allah bulan Julai, panjang umur, sihat tubuh badan, ada kelapangan masa, kita sambung tajuk bab ma jaa fi alamati hululil masakh wal khasf. Ini tajuk cukup penting dan cukup baik untuk kita dengar. Itu bab yang datang pada menyatakan menjelang akhir zaman Allah akan turunkan balak. Yang balak ni dia mai dalam bentuk al-masakh wal khasf. Maksudnya apa? Allah ubah rupa daripada rupa orang jadi rupa lain. Dalam tafsiran hadis ni kita akan tengok esok ni. Dia kata Allah akan ubah manusia rupa jadi rupa babi. Rupa bagi jadi rupa kera. Rupa Allah boleh ubah rupa manusia sebagai satu uqubah, sebagai satu balak kepada orang akhir zaman. Dan juga lagi satu ialah balak dalam bentuk wal khas, telan bumi, tanah jerlui, gempa, bumi terbelah, masuk, bukan kata orang, dengan rumah, dengan apa masuk. Ada orang buat posting email dekat saya, apa nama, video klip satu night club di negeri Arab. Night club tengah duk yamsing, tengah duk tani, tengah duk gencok mabuk ni, tiba-tiba kata reban tenggelam di dalam bumi ni. Orang ambil gambar berlakunya benda tu. Kita tidak boleh melihat itu sebagai satu fenomena. No, benda ni disebutkan di dalam hadis, dan insya-Allah kita baca pada bulan Julai nanti. Dan hadis ni dia mukmai 15 benda yang kita kena ingat. Jangan sampai berlaku 15 benda ni. Kalau dibiarkan 15 benda ni berlaku, balak yang disebut ni pasti akan datang. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada balak dan malapetaka ni. Allah lindungi kita, Allah kekalkan kita di atas jalan agama, Allah kekalkan kita di atas tauhid kepada dia, Allah kekalkan akidah kita, Allah jadikan kita orang yang hidup beriman, mati kita beriman, kita bangkit di akhirat bersama dengan orang-orang yang beriman. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta